untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang bagus kepada sumber manusia daripada hospital-hospital yang lain, daripada pusat-pusat. Juga adalah satu lagi adalah pembukaan klinik kesihatan Saya Berjaya yang telah convert satu blok asrama jururawat di sangat-sangat sesak. Jadi kita harap bahawa hari ini sebagai contoh 50 lebih pelanggan ataupun pasien datang ke KK Saya Berjaya ini dan ramai lagi pelanggan ataupun pesakit datang ke klinik kesihatan Saya Berjaya nanti. Jadi dua kembangan ini adalah komitmen saya yang akan diselesaikan dan dimulakan operasinya pada bulan November dan alhamdulillah dapat ditepati janji tersebut. Okey. Pada berut. Boleh kita soalan follow-up? Yes. Okey, dua soalan. Sebelum ni YB dah nyatakan hasrat dengan DPF tahun nanti kan. There's some critics saying that YB dah ada YB tentang pengisytiharan harta yang dilakukan oleh Syamsul PKR. Maksud tak cara di parti lain, biru atau macam mana? Pertamanya berkenaan dengan dan juga untuk rakyat, dan jika diberi peluang saya juga ingin diberikan peluang kemudian nanti pada kemudian hari untuk mengemudi kerajaan kita. Sebab kita nak tunjuk bahawa UMNO dan Barisan Nasional ni tidak ketandusan harta mereka, dan saya pun tersenarai dalam julat harta yang telah pun dipersetujui oleh SPRM mengikut pengisytiharan harta saya. Jadi PKR nak buat tak apalah, tapi rakan-rakan PKR pun tak ikut sama juga, macam DAP pun tak buat. Ya, jadi masing-masing ada pendirian masing-masing. Pendirian kami adalah untuk kita buat setelah dilantik pada jawatan kerajaan nanti. YB, sepanjang tempoh berkempen dengan daripada pendaman calon sehingga sekarang, bagaimana YB melihat sentimen penduduk kawasan Sungai Buloh sejauh mana, dan ialah expectation ataupun harapan yang realistik. Kawasan ini kawasan susah nak menang untuk Barisan Nasional. Majoriti dia bukan sikit, 26,000 kawasan bandar dan kawasan yang boleh dikatakan sebagai kubu bagi Pakatan Harapan. Jadi saya masih lagi anggap diri saya sebagai underdog di Sungai Buloh ini. Berjumpa dengan seramai mungkin pengundi yang tak dapat jumpa tu, cuba mendekati mereka melalui media sosial, dan kita dah menghampiri half time campaign, ada separuh masa lagi. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah. It's not easy, not easy at all. YB isteri ada bantu tak untuk perlumpakan sekali? Isteri? Ya, setiap hari dia ada dia ada program juga. Dengan situasi banjir and now COVID in PPS, so macam mana KKM menghandle? So kita di PPS kita memang ada SOP untuk mengasingkan kes-kes COVID-19. Saya difahamkan dapat maklumat semalam di di satu PPS tu ada dua kes 4 warga negara daripada 2 keluarga yang telah pun dikesan COVID-19 sebelum kejadian banjir. Ini di Kelang, Dewan Kampung Budiman. Jadi mereka semua dah diisolasi mengikut SOP kita. Bila kita dah dapat tahu, we will isolate them. Kalau mereka tak diketahui dijangkiti dengan COVID-19, kalau ada gejala kita akan test, dan kalau mereka positif, then we will isolate them separately. Masalah banjir di Selangor, semalam banjir tinjau di Kampung Mesbah. Jadi ini bukan masalah pertama kali. Tahun lepas pun masalah yang sama berulang, tapi tak ditekan daripada kerajaan negeri. Jadi adakah YB melihat ini satu keperluan penting untuk Ya, saya rasa ini keperluan yang sangat mendesak. Sebab kawasan bandar, ya,
sebenarnya mana-mana kawasan pun, tetapi kawasan bandar terutamanya sebenarnya tidak seharusnya berdepan dengan masalah banjir sebegini rupa. Ramai yang boleh kata ini adalah kesan daripada perubahan iklim, climate change. Tetapi saya tengok ada banyak kemudahan dan juga projek tebatan ataupun mitigasi banjir yang mesti diperhebatkan. Semalam saya pergi ke Taman Setia Warisan melihat kepada banjir yang berlaku di situ. Memang jelas JPS pun ada bersama dengan saya. Ban yang menahan air sungai memang tidak mencukupi panjangnya, dan bila air sungai itu mengalir selepas selekoh di mana ada ban, dia akan melimpah sebab ban itu tak sambung, dia dah hanya ada di selekoh saja. Saya fahamlah logik itu, sebab air itu datang daripada hulu, dia langgar selekoh tu, lepas tu letak ban kat situ. Tetapi bila ban itu tak panjang, dan air itu akan melimpah kat sini. Kat sini ada kawasan perumahan. Jadi kita, jika saya dipilih sebagai ahli parlimen nanti, kena duduk sekali dengan semua kerajaan negeri, kerajaan negeri, PBT, agensi-agensi kerajaan, senaraikan dan map out, ya. Kita buat pemetaan mana kawasan-kawasan risiko tinggi, apa keperluannya, dan kita come up with a holistic solution. Nak cakap satu ban tu tak boleh lah. Kita kena ada holistic solution. Sebab memang banjir di kawasan Kampung Melayu Subang, Taman Setia Warisan ini bukan rare occurrence, tetapi sudah menjadi satu acara 3 kali setahun lah, 3 kali setahun, 4 kali setahun, ya. Dan memang menyusahkan penduduk di sana. Sebab sekali air tubah ataupun banjir, dia akan masuk sampai ke rumah. Dan semua barang-barang akan rosak dan menyebabkan masalah yang begitu rumit untuk penduduk di sana. We need a solution for that. Mangsa yang dipindahkan ke PBS perlu menjalani ujian COVID? No, it's not compulsory. Our protocol since early this year has been symptomatic testing. Kita dalam fasa peralihan is now symptomatic testing. We don't test everybody. Jadi apa kualiti pandangan terhadap chances untuk Tok Mat menang di Parlimen Rembang ini? InsyaAllah saya percaya Tok Mat seorang calon yang berwibawa. Rembau pun kawasan yang saya jaga dengan baik selama 3 penggal, ya. InsyaAllah saya mendoakan kemenangan Tok Mat di Rembau. Ada chance dia menang lagi lah dalam Parlimen. Ya? Ada chance dia ada menang dalam Parlimen Rembang lah, walaupun YB-nya bertanding dekat Kudus itu. Dia bukan orang yang asing di Rembau, dia ketua bahagian, ya. Di sana saya timbalan dia, dan sebagai menteri besar pun banyak jasa dia untuk kawasan Parlimen Rembau, dan dia sangat popular. Saya yakin. Bila sikit hubungan dengan Presiden UMNO YB, ada ke kecanggahan ke YB? Sebab kenyataan dia berbeza, kenyataan YB ada beza sikit. Apalah, dah banyak sangat komen pasal Presiden juga lah, ya. YB, Datuk Ramadan dia ada minta pengundi Sungai Buloh untuk pilih pemimpin calon yang akan menjaga kawasan, berbanding dengan yang sibuk berpolitik macam hasrat YB untuk jadi PM tu. Boleh YB komen sikit tak? Saya rasa jaga kawasan dan mempunyai cita-cita di peringkat kebangsaan tidak menjadi masalah. Boleh saja kita buat dua-dua. Untuk menjadi pemimpin di peringkat nasional, mestilah rajin untuk jaga kawasan sendiri. Ini sistem parlimen kita. Kita jaga kawasan kita, kita juga boleh menjadi seorang pemimpin di peringkat pusat. Selama ni saya menteri, tapi jaga kawasan saya dengan baik. Jadi di Sungai Buloh pun bolehlah buat benda yang sama. Sekiranya dilantik di peringkat kabinet sekalipun, saya rasa tidak ada masalah untuk saya menjaga kawasan. Mungkin lebih daripada itu, dengan pengaruh sebagai seorang menteri, lagi banyak penyelesaian yang saya boleh bawa ke kawasan Parlimen Sungai Buloh. Mungkin sikit kata-kata kepada pengundi Sungai Buloh YB untuk 19 hari bulan ni. Awal lagi ni. Dah seminggu. Okay? Alright, thank you.